Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Bersyukur kerana dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang mini forum bersama saya Nur Uzma Yasmin binti Muhammad Irwan sebagai moderator pada hari ini. Penonton yang dikasihi Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa isu pedofilia terhadap kanak-kanak semakin berleluasa dan isu ini amatlah membimbangkan orang ramai. Berdasarkan statistik kes pedofilia terhadap kanak-kanak di negara Malaysia adalah semakin meningkat. Saya akan menerangkan sedikit tentang pedofilia. Pedofilia digunakan untuk individu yang mempunyai minat seks yang utama terhadap kanak-kanak yang belum baligh berusia 13 tahun atau lebih muda. Selain itu, ia merupakan penyakit mental yang kronik menyebabkan penghidapnya berasa gairah apabila melihat kanak-kanak atau gambar mereka. Sesuai dengan tajuk mini forum kita iaitu pedofilia terhadap kanak-kanak, pada kali ini, marilah kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam. Terlebih dahulu, molek sekiranya saya memperkenalkan 4 orang ahli panel yang bersama dengan saya pada hari ini. Iaitu, ahli panel kita yang pertama, seorang yang petah berkata-kata, Saudari Siti Nur Intan Salsabila binti Rahmat. Apa khabar saudari? Ya, saya Alhamdulillah, saya sihat saja. Terima kasih sebab bertanyakan khabar saya. Seterusnya ahli panel kita yang kedua yang cantik dan murah dengan senyuman, Saudari Nurul Hayati binti Saiful Azahan. Apa khabar saudari? Sihat? Alhamdulillah saya sihat. Ahli panel kita yang ketiga yang ayu serta lemah lembut orangnya, Saudari Nurul Adilah binti Masmi. Sihat saudari? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Dan ahli panel kita yang terakhir tak lain dan tak bukan yang bijak lagi menawan, Saudari Nurul Atika binti Roslan. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah, nampaknya semua sihat. Jadi, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, izinkan saya menanyakan satu soalan kepada saudari Intan. Bolehkah saudari terangkan apakah faktor atau punca pedofilia? Silakan saudari. Terima kasih Cik Moderator kerana bertanyakan soalan itu kepada saya. Jadi, faktor pedofilia antaranya ialah dari segi faktor struktur otak manusia, iaitu merupakan faktor yang paling dominan dikatakan menyebabkan masalah pedofilia. Terjadinya pedofilia dikaitkan dengan korelasi positif antara kecederaan di kepala dan pedofilia. Kajian juga mengatakan bahawa penglibatan seksual orang dewasa dengan kanak-kanak adalah disebabkan kecenderungan otak atau trauma otak. Kajian juga menunjukkan ketidakfungsian otak adalah faktor dominan dalam masalah pedofilia, termasuklah masalah kawalan diri dan keinginan melampau. Tambahan lagi, penyebab pedofilia juga dikaitkan dengan faktor IQ yang rendah, kurangnya white matter pada otak dan masalah pada otak. Perspektif umum yang diterima adalah masalah pada otak yang mana bagi orang normal apabila melihat kanak-kanak, otak akan secara spontan menghasilkan gelombang otak yang memberi isyarat untuk melindungi dan menyayangi. Walau bagaimanapun, dalam kes pedofilia, gelombang tersebut terganggu kerana pedofilia tidak dapat mengawal gelombang atau impuls yang hadir dan sebaliknya meningkatkan keinginan seksual. Selain itu, masalah pedofilia juga dikaitkan dengan faktor persekitaran. Faktor persekitaran ini termasuklah akses kepada gambar-gambar atau video pornografi yang tidak terkawal menyebabkan keinginan seksual pedofilia lebih membuak-buak. Pakar juga mempercayai bahawa pedofilia hadir disebabkan oleh pengalaman golongan ini pada masa kritikal mereka di zaman kanak-kanak. Dalam banyak keadaan, mereka mengalami pengalaman traumatik semasa waktu kecil. Secara spesifiknya, golongan pedofilia ini mempunyai sejarah didera secara seksual semasa kecil. Oleh kerana itu, golongan ini akan cenderung untuk melakukan perkara yang sama dengan kanak-kanak yang lain apabila mereka telah dewasa. Ini adalah cara mereka hidup dengan pengalaman trauma mereka. Pedofilia yang didera secara seksual semasa kecil akan mengalami mengalami keadaan di mana otak mereka tidak normal. Keadaan tidak normal inilah yang menyebabkan pelaku pedofilia tidak dapat menilai dan tidak dapat mengawal impuls seperti yang dijelaskan dalam faktor struktur otak tadi.
Faktor yang terakhir sekali adalah pendidikan. Dalam isu pedofilia ini, pendidikan yang dimasukkan adalah kurangnya didikan agama di kalangan golongan pedofilia. Faktor ini juga berkait dengan persekitaran dan juga sosial, di mana apabila kanak-kanak tidak menerima didikan moral yang sepatutnya, mereka akan cenderung melakukan sesuatu yang mereka fikirkan betul tetapi sebenarnya menyalahi undang-undang atau hukum alam. Sekian, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Intan di atas penerangan faktor atau punca pedofilia. Seterusnya diminta saudari Hayati untuk mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan kesan pedofilia terhadap kanak-kanak. Silakan saudari. Seperti mana yang kita ketahui, pedofilia ini adalah satu penyakit mental dan ianya dapat memberikan kesan negatif kepada mangsa pedofilia. Bagi menjawab soalan yang diajukan tadi, apakah kesan yang akan dialami oleh mangsa pedofilia? Kesan pedofilia ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Antara kesan untuk jangka masa pendek ialah mangsa pedofilia akan berasa takut dengan orang dewasa. Ini kerana mereka trauma atas perbuatan yang pernah dilakukan dan menyebabkan mangsa mengalami ketakutan untuk berinteraksi dengan orang ramai. Selain itu, mangsa akan menjadi kuat memberontak, agresif tidak tentu hala, bercakap kasar serta kadang-kadang mereka juga melakukan perbuatan yang boleh mencederakan diri sendiri. Hal ini boleh berlaku kepada mangsa apabila mereka merasakan diri mereka tidak berguna atau tidak lagi disayangi oleh orang di sekeliling. Seterusnya, badan mangsa akan menjadi lemah dan kerap jatuh sakit sehingga menyebabkan mangsa terpaksa ponteng sekolah kerana tidak sihat. Ianya memberikan kesan yang sangat buruk terhadap akademik dan prestasi mangsa di sekolah. Antara kesan untuk jangka masa panjang pula adalah mangsa akan menjadi seorang yang panas-paran dan sukar untuk dikawal tingkah lakunya itu. Hal ini kerana penderaan yang pernah mereka alami ketika mereka masih kecil dan menyebabkan mereka menjadi trauma. Ini juga merupakan sebab mengapa pedofilia itu boleh berlaku di dalam kalangan sesiapa sahaja, terutamanya dalam kanak-kanak. Selain itu, mangsa tidak pandai bersosial atau berkomunikasi dan menghadapi antisosial yang kronik sehingga mereka meningkat dewasa. Masalah ini berlaku kerana penderaan seksual yang pernah mereka rasai atau alami memberikan kesan yang sangat buruk kepada mangsa kerana mereka sukar untuk mendapatkan pekerjaan, pasangan dan kawan. Mereka menjadi tidak yakin terhadap diri mereka sendiri dan merasakan orang di sekeliling mereka mengejek atau mengata mereka. Kesan yang terakhir ialah mangsa juga akan hilang kepercayaan kepada orang lain kerana kepercayaan mereka itu telah dimanipulasikan oleh orang yang mereka percayai seperti ibu bapa atau ahli keluarga mereka sendiri. Terima kasih diucapkan kepada saudari Hayati di atas perkongsian sebentar tadi. Soalan seterusnya untuk ahli panel kita yang ketiga ialah apakah masalah kesihatan yang akan dihadapi oleh kanak-kanak yang dikenakan pedofilia ini? Bolehkah saudari Adila terangkan? Sebelum itu, saya ingin menerangkan pedofilia ini merupakan gangguan mental yang merosakkan kanak-kanak dengan perkara-perkara yang negatif. Kanak-kanak yang dicabul sering membawa kehidupan yang sukar dengan pelbagai komplikasi yang buruk. Gangguan pedofilia boleh didapati kepada pesakit yang mengakui mengalami penyakit mental serta pada orang yang tidak mengakui mempunyai daya tarikan seksual kepada kanak-kanak walaupun terdapat bukti objektif pedofilia. Bagi seseorang yang didiagnosis dengan gangguan pedofilia, mereka melakukan tingkah laku seksual terhadap kanak-kanak atau melalui tekanan atau juga fantasi seseorang yang mungkin mempunyai orientasi pedofilia tetapi bukan gangguan pedofilia. Tiada kajian ataupun bukti yang boleh membuktikan pedofilia ini boleh diubah. Sebaliknya, intervensi yang dibentuk adalah untuk meningkatkan kawalan terhadap rangsangan seksual, mengurangkan keinginan seks atau kemahiran pengurusan diri kepada individu yang bermotivasi untuk mengelakkan tindakan terhadap tarikan seksual mereka. Berdasarkan kajian etologikal yang dijalankan oleh kantor dan rakan-rakan terhadap perkembangan neuro yang berkait terhadap pedofilia, termasuk kefungsian kognitif, non-right-headedness dan perbezaan struktur isipadu mencadangkan bahawa pedofilia dipengaruhi oleh faktor pranatal dan tidak memberi respon
kepada intervensi yang diberikan setelah individu tersebut menjadi dewasa. Kini, beberapa jenis ubat-ubatan serta psikoterapi boleh digunakan untuk merawat gangguan pedofilia. Ubat-ubatan ini bertujuan untuk mengurangkan nafsu seks. Walau bagaimanapun, ia bukan sebarang jenis ubat-ubatan yang boleh menyasarkan gangguan fantasi seks. Sekian, terima kasih. Kita telah mengetahui pelbagai punca, kesan serta masalah kesihatan mengenai kes pedofilia ini. Oleh itu, saya ingin meminta ahli panel kita yang keempat, iaitu Saudari Atika, untuk menerangkan cara mengatasi kes pedofilia ini. Silakan Saudari. Terima kasih kepada moderator di atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Baiklah, semua rakyat Malaysia sudah sedia maklum mengenai masalah pedofilia ini. Namun masih ada segelintir masyarakat yang tidak mengambil berat mengenai perkara ini dan merasakan perkara ini merupakan perkara yang remeh. Penjenayah pedofilia ini kemaruk melakukan gangguan seksual terhadap kanak-kanak yang didapati semakin bertambah pada setiap tahun di negara kita. Polis Bukit Aman telah merekodkan sebanyak 2,436 kes yang melibatkan jenayah fizikal dan jenayah bukan fizikal oleh golongan ini terhadap kanak-kanak sejak 3 tahun yang lalu. Lebih membimbangkan apabila masalah ini semakin bertambah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di negara kita. Jadi, banyak cara yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah pedofilia ini. Antaranya adalah ibu bapa perlu mengajar kepada anak-anak mereka nama sebenar anggota badan, bukannya dengan memanggil nama yang umum seperti bahagian hadapan, bahagian belakang. Selain itu, ibu bapa juga perlu mengajar anak mereka mengenai sepadan sentuhan kulit ke kulit. Bagi saya, orang lain pun boleh sentuh anak kita sesuka hati. Jadi perkara ini perlu ditekankan kepada kanak-kanak supaya bukan semua orang boleh sentuh mereka dan perlu ada sepadan tu untuk mengelakkan masalah pedofilia ini berlaku. Ibu bapa juga dinasihatkan supaya tidak menghantar gambar anak yang tidak berpakaian ataupun tidak berpakaian sopan ke dalam media sosial, serta mengajar anak mereka berpakaian sopan di rumah, kerana kita panggil golongan pedofilia ini boleh berlaku dalam keluarga kita sendiri, sama ada bapa, abang, bapa saudara. Jadi apabila kita mengajar anak kita berpakaian sopan di dalam rumah, jadi perkara itu dapat dielakkan kepada anak kita. Ibu bapa juga perlu menjadi seseorang yang boleh dipercayai oleh anak mereka. Contohnya kalau anak mereka menceritakan yang ada orang sentuh mereka ke membuat sesuatu perkara yang tak elok kepada mereka, jadi mestilah anak-anak tu akan bercerita kepada ibu bapa mereka. Dan saya tahu juga bukan semua perkara sebenarnya yang kita boleh percaya, namun jika nampak perkara itu seperti berat, lebih-lebih lagi mengenai masalah pedofilia ini, jadi ibu bapa perlu mendengar dan melakukan tindakan yang sepatutnya supaya kanak-kanak ini boleh dilindungi dan masalah ini tidak bertambah teruk kepada kanak-kanak tersebut. Tidak semua ibu bapa dapat menjauhkan atau menepis telefon bimbit ini daripada daripada anak mereka, sebab telefon bimbit ini merupakan perkara yang penting ataupun benda yang penting untuk kita, sebab kita perlu belajar pun pakai telefon bimbit dan sebagainya. Jadi ibu bapa perlulah pantau kepada anak-anak ini dengan siapa dia orang berhubung, dia selalu buka laman web apa, supaya dia tak terdedah dengan masalah pedofilia ini dan kita dapat elakkan. Sebab masalah pedofilia ini juga boleh berlaku secara alam maya tanpa kita sedari. Jadi dengan kawalan yang dilakukan oleh bapa boleh mengelakkan masalah pedofilia ini berlaku kepada anak-anak mereka. Semua masyarakat digalakkan untuk
belajar mengenai ilmu sexuality ini kerana ia melibatkan anggota badan kita dan merupakan proses tumbesaran manusia. Jadi ia perkara yang biasa dan perkara ini juga bagi saya perlu diambil berat dan kita perlu mempelajarinya untuk mengelakkan masalah pedofilia ini berlaku. Semua masyarakat mempunyai peranan masing-masing dalam mencegah masalah pedofilia ini. Diharapkan perkongsian saya sebentar tadi dapat memberi serba sedikit maklumat kepada anda semua mengenai masalah pedofilia ini dan cara mengatasinya. Secara kesimpulannya, istilah pedofilia bukan sahaja digunakan untuk mendefinisikan tarikan atau rangsangan seksual terhadap kanak-kanak. Malah, istilah pedofilia ini juga sering digunakan dalam penguatkuasaan perundangan untuk merujuk kepada pelaku seksual terhadap mangsa yang di bawah umur. Antaranya seperti penderaan seksual terhadap kanak-kanak, merogol kanak-kanak di bawah umur, pornografi kanak-kanak, child grooming, stalking serta pendedahan tidak bermoral berkaitan kanak-kanak. Pedofilia juga merupakan satu kegiatan jenayah yang boleh dihukum serta dipenjara di bawah Undang-Undang Kerajaan Malaysia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjas di bilis. Senyum-senyum, jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili majlis ini ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis mini forum ini sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Di kesempatan ini, saya ingin memohon 1000 kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Pergi ke dusun, memetik kelapa, kelapa muda, si kelapa barley, jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.